Okey guys, tamatlah sudah game semalam. Kita menang, Malaysia lawan Turkmenistan menang 3-1. So ini bukanlah pasal taktikal ke apa, aku lebih nak pada review apa yang aku nampak pada game semalam. Okey, untuk kita cerita 45 minit pertama tu memang Malaysia main sangat yang terbaik. Aku rasa dah lama kita tak tengok Malaysia beraksi seperti itu. Aku rasa last masa zaman Tan Cheng Ho pun kalau tengok player lebih kurang sama je. So kita nak review by keeper dulu. Keeper, ramai orang kata masa first goal Farizal lepaskan tu kenapa dia tak tolak bola keluar. Pemilihan Farizal ni ramai ada setengah peminat mempertikaikan kenapa Farizal masih lagi relevan walaupun umur dia dah 35. Kenapa? Kalau kau nak jadi goalkeeper sebenarnya ni, satu faktor yang kena ada adalah berani bersuara dan berani command. Aku rasa Farizal ada benda tu, sebab apa sampai sekarang dia masih relevan untuk jadi keeper Malaysia. So untuk tengok backline defender, aku rasa zaman Tan Cheng Ho pun sama, cuma tukar Aidil kepada Dion Kul saja. Dan semuanya adalah player JDT dan satu je player Dion Kul. Backline kita sangat terbaik, sangat berdisiplin malam tadi. Cuma Koh Beng Ong ni daripada dulu aku nampak dia memang attacking dia bagus, cuma dari segi defending dia agak kurang dan selalu memberi luang pada pihak lawan untuk buat crossing. Sebab tu kalau kau perasan game semalam semua serangan Turkmenistan daripada belah Koh Beng Ong. So daripada segi yang lain aku rasa mungkin kesilapan Syarul Saad lah, terlepas bola tu mistake yang kita kena kurangkan lah. Nak cerita bab tengah ni sebenarnya Syamil Kuti dan Azam Aziz aku rasa the best duo combo yang kita ada. Zaman Tan Cheng Ho pun dah guna juga, cuma ada Brandon Gan time tu. Zaman sekarang Kim Panggun masih mempercayai Syamil Kuti dan Azam Aziz. Okey, untuk Syamil Kuti ni aku rasa ramai jurnalis profesional daripada Malaysia ataupun luar menganggap Syamil Kuti man of the match. Walaupun dia tak menang semalam tapi dia angsang hero lah. Cuma Syamil Kuti ni kau tengok selama 90 minit dia main, stamina dia memang naik turun. Dan aku rasa for now dekat Malaysia ni dia the best number 6 yang kita ada lah, selain Nasur Insa. Kita tolak tepi lah. Perbezaannya Syamil dengan Nasur Insa ni sebenarnya almost the same. Cuma kekurangan Syamil ni dia ketenangan dia bila dapat bola tak sama macam Nasur Insa. Tapi aku memang salute Syamil lah. Dia memang 90 minit bagi 100% atas padang. Cuma ramai yang mempertikaikan, ramai yang kata cuba bayangkan kalau Syamil dapat minit permainan yang cukup, macam mana. Tapi aku tak boleh salahkan Syamil juga dengan training yang intensity tinggi yang kat JDT ada tu. Aku rasa itu membuatkan Syamil walaupun kurang minit permainan, tapi dia dengan Akia once main untuk international deliver. Itu simple je. Okey, untuk Azam Aziz pula dia adalah central midfield. Kalau kepakaran Azam Aziz ni sebenarnya adalah long pass. Kau tengok long pass banyak dia buat long pass ke kiri ke kanan untuk Arif Aiman, untuk Koh Beng Ong kadang-kadang selalu bagi untuk buka ruang lah. So aku rasa combo dia sangat terbaik. Cuma Malaysia ni bila 45 minit pertama tu memang main sangat terbaik. Cuma high pressing ni, high intensity tinggi ni membuatkan aku rasa player Malaysia maybe kurang stamina tu lah. Kita kena improvekan daripada segi stamina. Okey, cerita bab attacking pula, aku rasa Safawi pun dah tukar role. Kipanggu pun dah try Safawi number 10. I think it's quite good untuk Safawi sebenarnya. Mungkin setelah dia balik daripada Portugal tu, orang kata dia punya form tu tak dapat balik. Tapi aku rasa apa yang Kipanggu nampak ni aku suka Kipanggu buat. Dia tahu Safawi dah, of course kalau kau nak beat Arif Aiman dah tak boleh sekarang. So dia letak Safawi number 10, which is good because Safawi adalah player yang boleh bawa bola sama macam Arif Aiman, sama macam Miki. Cuma aku terkejut ramai orang respect kenapa ramai orang respect Miki Akia yang main tapi Miki yang main. Bagi aku tak ada masalah sebab kau tengok Miki kecil, Safawi kecil, Arif Aiman kecil. Kita bagi bab Miki dulu. Miki ni daripada yang aku tahu sejarah dia, daripada dia pernah masuk soccer kid, pernah pergi mencari Ramli dan sekarang ni main untuk Malaysia. Aku rasa program-program yang diorang buat tu berjaya lah apa yang Miki ada. Aku rasa tinggi dia tak sampai 170 cm. Itu membuatkan aku rasa player Malaysia daripada dulu tak pernah kekurangan dari bahagian sayap. Winger kita tak pernah ketandusan benda tu sampai sekarang. So untuk Arif Aiman ni, nak cerita bab Arif Aiman, aku rasa dia different level lah. Ni untuk pendapat aku sendiri sepanjang aku hidup 28 tahun ni, maybe aku pernah excited tengok zaman-zaman aku maybe masa muda, maybe Karim Muhaimin time tu, 1Z Haikal time tu. Lepas tu atas sikit era moden, Safawi Akia time tu aku rasa uish, diorang ni another level. Tapi bila bab Arif Aiman masuk ni, dia gila lah. Aku memang salut gila lah. Dia memang
boleh kata level Asia dan boleh kata level world class juga. Sebab contoh dia daripada AMD, aku dengar cerita juga daripada AMD tak mendapat peluang, hanya jadi pemain squad player, hanya jadi pemain simpanan. So once JDT ada scouting yang bagus, dia tahu sistem era sekarang ni menggunakan sistem teknologi lah. So dia nampak Arif Aiman ni ada kebolehan dan sesuai dengan tactical JDT tu. JDT ambil time dia umur 16 tak silap aku, dah main JDT 4, dah main JDT 3, main JDT 2 sampai main JDT 1 dalam masa 1 tahun je. Cuba kau bayangkan ni, kau umur 17-18, kau kena training dengan first team yang ada world class player time tu, dan kau boleh beat player dan menjadi MVP dan menjadi first team player dalam tu. Aku rasa Arif Aiman ni memang the next level lah. Mentality dia memang power. Sebab bila aku interview Arif Aiman, jawapan dia pun sangat matang. Dia kata ini benda yang saya minat daripada kecil, ini kerja yang saya nak, kenapa saya tak nak buat bersungguh-sungguh. So aku harap Arif Aiman mengikut nasihat TMJ lah, jangan ada awet artis je tu. Okay, untuk Darren Lock ni, aku sangat teruja. Darren Lock dia selalu kurang bernasib baik. Kalau dapat call up ke kena covid, dapat call up ke kena injured. So ini peluang terbaik Darren Lock sebenarnya untuk menunjukkan kita ketandusan striker lah. So aku sangat teruja bila nama Darren Lock dikeluarkan tu, diletakkan sebagai kesebelasan utama. Aku cakap okay, ini peluang Darren Lock. First Darren Lock ni striker yang dia jenis pressing untuk tim lawan, dan dia turun bawah untuk collect bola. Dia bukan jenis striker yang tunggu bola hanya untuk disuap kat kaki ataupun dekat kepala. Itu aku suka. Cuma high intensity yang Kim Panggun bawa ni mungkin memenatkan player lah, aku nampak. Cuma aku nampak Darren Lock dia ada eager, dia memang nak score. Sebab dia ada terlepas satu golden miss chance tu. Aku rasa tap in je benda tu, tapi tak apa, Darren Lock, aku rasa ramai fans Malaysia masih lagi mencari Darren Lock untuk diberi peluang menentang Bahrain. Cuma kelebihan Syafiq Ahmad dengan Darren Lock ni, aku rasa Darren Lock memberi fizikal dia lebih. Untuk lawan Bahrain ni aku rasa lebih sesuai kot. Syafiq Ahmad boleh jadikan sebagai second sub. So secara overall aku rasa 45 minit pertama yang aku rasa sepanjang Kim Panggun mengendalikan skuad Harimau Melaya ni, ini the best match yang Kim Panggun pernah bagilah. Dia pun sendiri cakap, dia masa sebelum game press conference dia cakap mungkin ini dia janji Harimau Melaya akan beri persembahan yang terbaik. So dia konteskan janji dia. 45 minit pertama tu aku rasa ini the best Harimau Melaya pernah sajikan. Cuma daripada segi fan, aku harap fans ramai-ramai hari Sabtu ni datang membanjiri stadium Bukit Jalil. Mungkin hari tu hari bekerja lah, orang tak ramai datang, hanya 20,000 je. So at least Sabtu ni tolong 50,000 penuhkan stadium. Sebab kita lawan Bahrain, ini sebenarnya game terpenting. Ramai orang kata alah lawan Turkmenistan je, ranking saing-saing Thailand, saing-saing Filipin je. Okey, mungkin daripada ranking sama, tapi daripada fizikal mungkin berbeza. So lawan Bahrain ni ranking yang lebih tinggi, aku rasa ranking dalam 89. So ini peluang do or die, berkata Atras Maya. Nak 7 poin atau 9 poin untuk kita layakkan kepada Asia secara merit. So aku harap ramai-ramai fans Malaysia Sabtu ni free, maybe korang ajak je kawan-kawan korang, family member, jiran-jiran semua datang penuhkan stadium untuk memeriahkan lagi, untuk memberi sokongan. Aku percaya dengan kehadiran penonton yang ramai sebagai pemain ke-12 menggerunkan pihak lawan tu. Sebab last time kita lawan Bahrain, kita kalah hanya 2-0 tak silap aku, 2019. Betul kan kalau aku salah? Okay, overall aku rasa aku sangat berpuas hati dengan apa yang Kim Panggun mempamerkan untuk persembahan dia. Line up yang dipilih, yang diturunkan, aku percaya walaupun FAM tak meletakkan KPI kepada Kim Panggun selama 2 tahun ni, tapi sebagai seorang rakyat Malaysia, of course KPI terbaik kau adalah untuk layak ke Piala Asia. Walaupun sebab Piala Asia dah format baru, kalau kau tak layak mungkin rugi lah. Ada 24 tim dah sekarang boleh layak. So ini peluang terbaik. Indonesia pun menang semalam dengan Kuwait 2-1. So aku harap kalau kau tanya aku, kesebelasan utama perlu dikekalkan lagi. Cuma maybe Bahrain mempunyai fizikal yang agak besar lah. Aku sempat tengok game Bahrain lawan Bangladesh. Bangladesh memang disiplin sangat tinggi, bermain defensif. Bahrain tak boleh masuk second half, tak boleh nak tebuk ruang Bangladesh tu. So aku rasa dengan barisan defender kita ada, aku tengok Mat Dewi, Syahrul Saad, Dion Kools, memang berdisiplin. Main semalam memang sangat terbaik. Okay guys, ramai-ramai turun stadium Sabtu ni. Sebab apa? Semasa sebelum game tu, player, kita sempat interview player dengan coach Turkmenistan. Dia kata dia tak takut dengan Atras Melaya, tak takut dengan fans-fans yang ramai. Tapi aku rasa
first half tu nampak player-player dia gugup, tak boleh pegang bola lama pun. So aku yakin Sabtu ni kalau penuhkan stadium, aku rasa Bahrain pun akan alami perasaan yang sama, takut untuk bermain menentang Harimau Melaya di stadium kita sendiri. Dan Kipanggul pun ada cakap semalam, terima kasih atas Maya, terima kasih semua fans-fans yang hadir, tak kisah kalau Atras ke tak Atras. Lekir and the gang, thank you so much. Datang ramai-ramai, penuhkan stadium lagi. Yang paling penting Lekir tolong jawab kita orang punya call dengan message lah. Itu je. So jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Kita tunggu review Sabtu ni menentang Bahrain. Ciao.